rasa hari yang semangat, okey, sebab kita dah melalui Ramadan pada hari ini, pada hari ke-8 Ramadan, 7 Ramadan. 7 Ramadan. So hari 7 Ramadan. So Dr. A nak cerita dengan anda kenapa video ini Dr. A nak persembahkan pada anda semua untuk kita sama-sama berkongsi ilmu yang Dr. A ada sedikit ini. Kita nak berkongsi supaya semua orang yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu. Okey. Sedikit hari ini berkenaan dengan Ramadan, keberkatan Ramadan kita. So Dr. A sentuh tentang mandi. Okey. Tajuk kita hari ini tentang mandi. Semua orang tahu, semua orang pasti mandi. Dan dalam Ramadan ini, pengalaman Dr. A daripada kajian perubatan fitrah Dr. A, kita boleh mandi dalam waktu Ramadan. So bila waktu yang terbaik untuk kesihatan kita, dan juga kita niat untuk mendapat barakah daripada mandi yang kita buat tu. So insya-Allah dapat sihat, dapat barakah, dapat pahala, niat sebagai satu ibadah. Yang ke mana keberkatan Ramadan ini, semua yang kita buat dengan niat yang baik, insya-Allah akan menjadi ibadah untuk kita. Kita pun dah tahu yang tahun ini kita tahu tak boleh berjemaah untuk kita solat tarawih. Jadi kita cuba nak kuatkan dengan ibadah-ibadah lain, dengan ilmu. Kerana hanya dengan ilmu lah kita mendapat kekuatan untuk kita mendapat pahala juga bersama dengan ilmu itu, insya-Allah. Jadi Dr. A rujuk sedikit rujukan pada hari ini dalam Islamic Medicine. Okay, Islamic Medicine. The Key to be a Better Life daripada Yusuf Al-Hajj Ahmad. So kajian Dr. A daripada 2013 tentang kalau anda pernah dengar topik perbincangan Dr. A adalah kunci ataupun penyembuhan berganda di Ramadan. So hari ini subtopik aja, kunci tentang mandi, kunci mandi. So bahagian mandi ni kalau ikut daripada penjelasan dari buku ni, so ada dalam muka surat 313. So kat sini ada muka surat 313 tentang mandi. Cuma Dr. A baca sikit information yang ada tentang kat sini. Dr. A akan tambahkan dengan dari sudut kajian dan juga perubatan Dr. A. Yang kat sini tajuknya tentang important information about bathing. So bathing in hot water. So mandi dengan air panas, air suam, okey. So dinyatakan di sini Dr. A baca translation untuk kita semua buat dalam version bahasa Melayu kan. So translate untuk ini mengatakan bahawa mandi dengan air panas ni memang baik sebab mandi dengan air suam lah, dia akan membukakan liang-liang pori pada kulit kita untuk pernafasan pada sel. So kita tahu sel adalah hidupan. Jadi bila setiap hidupan dia perlukan proses untuk bernafas. So ingat balik Dr. A pernah share dengan anda bagaimana satu sel yang mana di tengahnya ada nukleus dan ada satu plasma yang mengelilinginya mengikut arah tawaf. Dan kita sekarang juga kekurangan kuasa tawaf sebab sekarang dalam keadaan tidak ada orang yang boleh mengerjakan umrah di Mekah dan tidak berlaku tawaf sehebat seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan itu Dr. A nak ajak rakan-rakan semua, sahabat semua untuk kita kuatkan gemar Ramadan ini dengan tambahan ibadah yang selain daripada yang kita harapkan daripada tawaf yang beramai-ramai yang sentiasa berlaku setiap tahun itu. Jadi hari ini Dr. A share tentang satu bahagian sahaja dalam topik kunci penyembuhan berganda dalam Ramadan ini, iaitu mandi. So Dr. A sambung lagi apa yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Hajj Ahmad daripada bukunya, iaitu tentang it is known that the cell of the human body need to breathe. Tadi Dr. A ceritakan semuanya mesti bernafas, okey? Seperti hidupan lain. Jadi bathing in warm water also renews worn out and exhausted cell. Jadi dia boleh membantu untuk mana-mana sel yang dah lemah, yang dah penat tu boleh bantu untuk bagi dia warm balik. So body gains energy, dapat balik vitality, dapat balik the nerves becomes calm, dapat ketenangan bagi saraf-saraf yang tegang. So itu memang membantu kita. So cuma adakah anda tahu mandi air suam ni bila anda nak mandi air suam? Air yang anda akan guna water heater tu bila? So daripada kajian Dr. A menunjukkan waktu yang paling tepat untuk mandi air suam, daripada sini Dr. A tengok ada tak nak cadangkan. So bathing, the next subtopic is bathing in cold water, bathing and massage. So dekat sini tak ada. So Dr. A teruskan dulu daripada sini. Kita tadi dalam bathing in hot water kan. So adakah anda tahu bila jawapan untuk kita mandi, waktu yang paling sesuai dalam bulan Ramadan, kita ambil keberkatan Ramadan untuk kita mandi, mendapat ibadah sebagai ibadah, pahala ibadah. So mandilah air suam pada waktu, anda perlu mandi air suam pada waktu
Okey, petang. Okey, waktu petang. So, waktu petang tetapi bukan sepetang yang biasa. Kalau dalam bulan biasa, kita boleh mandi petang. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, sebelum asar, kita boleh mandi dengan air suam. Tapi negara kita cukup panas. Kita mungkin mandi air biasa pun dah cukup. Dan waktu, ada orang biasanya dia tak boleh tidur kalau dia tak mandi. So, waktu yang selamat dan sihat dan juga ibadah untuk mandi ialah selepas pukul 11 malam. Bermaksud dia boleh mandi sebentar guna air suam pada pukul 11.30 malam. Okey, dan juga kalau bagi mereka yang mereka tidur lambat ataupun bekerja hingga tidur lewat sikit, mereka boleh mandi air suam pada waktu malam tu, waktu malam ke pagi, bukan waktu malam sebelum isyak. Itu tak boleh. Itu tak sesuai, sebab waktu itu waktu untuk anda baru lepas makan, pencernaan baru berlaku. Jadi bila anda mandi pada waktu itu, sama ada mandi air sejuk atau air suam, dia akan mengganggu sistem pencernaan sehingga menghasilkan masalah gastrik, masalah indigestion, masalah intolerance, okay? Protein intolerance, macam-macam berlaku masalah sekiranya anda mandi selepas anda berbuka puasa. Jadi waktu yang paling elok untuk mandi, untuk menjaga kesihatan dan meningkatkan kualiti kesihatan supaya kita boleh ambil fungsi yang dinyatakan oleh dalam buku ini, bahawa boleh membantu untuk sel kita bernafas, untuk sel kita jadi sihat balik. Okay? So mandi pada pukul 11.30 malam ke atas, kiranya anda masih belum tidur. Okay? Dan kita sambung mandi. Bathing in cold water. So bathing in cold water makes all the cells of the body with its arteries and veins contract after being relieved. Okay? Relax. Being relaxed. Okay. So this helps them to become flexible, which protects against many diseases of the heart and circulatory system, energizes breathing and increases the potential for regulating the heartbeat and blood pressure. So boleh mandi air sejuk sebab dia boleh membantu ini. So and cold bath is beneficial for the one whose body is active and is not suffering from problems in digestion. Itu yang Dr. A sebut tadi tu. So it may be used after hot water to strengthen the skin and give the body vitality and energy so long as the water is not too cold. Jangan sejuk sangat. So cold bath should not be used immediately after intercourse or immediately after eating because of the danger that it may pose. Ni tadi yang Dr. A dah bagi tahu kan pada anda. Dalam bulan Ramadan, kita nak mandi air sejuk ni waktu bila? Okay, Dr. A selalu nasihatkan diri sendiri dan juga pesakit Dr. A dan juga kawan-kawan Dr. A dan juga sekarang anda boleh menonton video ini. So, mandilah air sejuk pada waktu anda bangun untuk bersahur, iaitu bangun untuk tahajud. Iaitu pada pukul berapa anda mandi air sejuk? Pukul 4 pagi, let's say pukul 4 pagi anda bangun untuk bertahajud dan juga untuk teruskan dengan sahur. So, pada waktu itu sangat-sangat afdal untuk mandi. Pada waktu itu mandilah dengan air sejuk. Okay, jangan terbiasa dengan waktu sejuk akan tukar guna heater. So, jangan guna heater, jangan guna mandi air suam pada waktu itu. So, mandi air sejuk pada waktu pagi, anda bangun pagi untuk solat tahajud, guna air sejuk, mandi air sejuk. In fact, Dr. A pernah juga share dalam Facebook Dr. A tentang satu ilmuwan agama yang menyatakan bahawa kisah tentang seorang cendekiawan yang mana kisahnya bermula daripada kisah Rudi. Diberi nama Rudi, sebenarnya adalah kisah Presiden Indonesia yang mana dinamakan, dipanggilan sebagai Rudi. Dia adalah antara orang yang terhebat untuk melihat sistem dalam kapal terbang. Sekiranya ada apa-apa sistem dalam kapal terbang rosak ataupun kapal terbang tu mungkin alami apa-apa kemalangan. So Rudi adalah salah satu yang antara yang terbaik orang yang boleh membuat penganalisan itu. So pada masa Rudi, dia dipanggil nama Rudi lah. So anda boleh cari nanti So untuk shortkan cerita ni. So pendekkan cerita, Rudi ni dia di masa sebelum dia jadi presiden, dia adalah antara calon terhebat di Asia Tenggara, di Asia pun, yang mana dipilih untuk menduduki memasuki ke universiti di Jerman. So pada masa dia masuk ke universiti Jerman, so dia dapati kenapa dia tak mencapai pencapaian yang cemerlang dan dia asyik dapat tempat yang ketiga. So bila dia lihat tempat pertama dan kedua itu adalah orang Yahudi. So pada masa itu dia heran, dia pergi tanya, macam boleh tak kamu share dengan saya apakah yang kamu buat yang saya tak buat sehingga kamu selalu dapat kekal dalam posisi pertama. So apa yang jawapan daripada orang Yahudi itu bagi tahu? Dia tidak akan berkongsi. Dia kata saya tidak akan berkongsi maklumat ini dengan kamu. So, tapi Rudi tak putus asa. Dia selalu saja setiap masa dia jumpa dan dia tanya, apakah rahsia sehingga kamu boleh mencapai tempat pertama? Sedangkan dia kata, saya adalah orang yang terhebat di Asia dan saya datang sini untuk menjadi orang yang terhebat. Kenapa saya tak capai pencapaian seperti kamu? Pada satu hari, terbuka pintu hati si Yahudi ni. Dia panggil, hey Rudi,
Datang sini, saya ingin cerita dengan kamu. Kamu pernah tanya saya soalan bagaimana saya boleh mencapai pencapaian yang baik, pencapaian macam ni dan kekal. Pencapaian saya sentiasa terhebat. Saya ingin bagi tahu kamu saya ada rahsia. Dan rahsia ini sebenarnya adalah rahsia yang saya ambil daripada agama kamu. So, Rudy terkejut kan? Apa rahsianya? Kamu tahu Rudy? Apa yang dia cakap? Kamu tahu Rudy? Setiap pagi saya akan bangun. Bangun pagi, pada waktu pagi. Kemudian saya akan mandi. Dan mandi dengan air sejuk. Itulah maksudnya. Waktu pagi mandi air sejuk. Mandi air sejuk. Selepas mandi saya akan baca Quran. Jadi Rudy cakap, kamu Yahudi? Saya Islam. Kamu baca kitab saya? Dia cakap, ya, saya baca kitab kamu. Lepas tu Rudy kata, adakah kamu faham dalam tu apa yang kamu baca? Saya faham. Kamu boleh namakan surahnya. Surahnya, saya akan bacakan surah itu. Jadi Rudy pun rasa sangat macam kita lah kan. Kita sebagai orang Islam tapi kita sendiri tak mampu kan. Tapi orang yang bukan Islam ni pula yang lebih tahu daripada kita. Kita rasa macam mana? Apa pendapat anda? Macam Dr. A sendiri pun, sebab Dr. A rasa sangat hebatnya. Kenapa kita sendiri tak nak? Kita dah ada kitab yang hebat. Kenapa kita sendiri tak mampu kan? Jadi sambung cerita tadi, Rudy kata, cuba kamu baca satu surah. Jadi orang Yahudi kata, ya, kamu namakan surah apa, saya akan baca. Kemudian bila dah dia dengar macam tu, so si Yahudi cakap, selepas saya sudah baca Al-Quran, selepas saya baca Al-Quran, saya bersiap-siap seperti saya akan pergi bekerja dengan pakaian yang kemas. Saya bersiap-siap. Jadi daripada kisah ni kita nampak bagaimana seseorang itu jadi cemerlang sebenarnya bukan sebab dia sahaja yang bijak, tapi disebabkan dia menggunakan apa yang dinasihatkan dalam kitab Al-Quran kita, dalam hadis yang Rasulullah dah ajar kita. So daripada situ Dr. A nasihatkan anda, dan Dr. A dah buat kajian serta ceramah yang Dr. A bagi untuk kes Ramadan penyembuhan berganda ni sejak 2013. So sekarang dah 2020 dan ini adalah tahun yang paling special yang mana tak pernah berlaku dalam hidup Dr. A. Kita solat tarawih masing-masing tidak boleh solat di masjid. Kita tak boleh pergi umrah, kita tak boleh pergi tawaf di Kaabah. So inilah yang mana kita kuatkan gemar Ramadan kita. Nasihat Dr. A, kuatkan gemar Ramadan dengan niat nawaitu kita buat mandi pun kita niat, okey, mandi ni demi kerana untuk menjaga kesihatan kita, untuk mendapat pahala ibadah. Sebab menjaga diri kita ini satu amanah. Allah bagi diri kita ni untuk dijaga, bukan untuk dibiarkan jatuh sakit. So Dr. A harap insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian daripada video ni akan menambahkan nilai ibadah anda dan menjadikan mandi itu satu ibadah dan menambahkan kesihatan kita supaya kita bertambah sihat dalam menuju Ramadan. Tidak ada masalah gastrik, masalah kembung, bloated, rasa tak selesa. Dan ingat tarawih mesti diteruskan walaupun anda teruskan di rumah anda. It's okay. Okay, teruskan di rumah anda. Okay, teruskan bersama keluarga anda. Ini satu peluang untuk anda bagi ketua keluarga menunjukkan kemampuan. Selama ini mungkin kita tak dengar, lama dah tak dengar. Macam Dr. A sendiri lama tak dengar suami azan selepas balik daripada Mekah hari tu. Dan sekarang kita dengar balik suami azan dalam rumah. So it's okay. Itu yang kita nak kan, gemar Ramadan tu, insyaAllah. So apa-apa yang kekurangan daripada Dr. A, Dr. A minta maaf, minta ampun, dan semuanya itu adalah khilaf daripada Dr. A sendiri, dan apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan Dr. A mudah-mudahan Ramadan tahun ini 1441 Hijrah, tahun 2020 ini kita sama-sama mendapat barakah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabak penyakit ini dan kita cepat dapat kesihatan kita dan dapat kembali apa yang kita perlukan untuk menjalani aktiviti sambil ibadah kita, meningkatkan ibadah kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.